catat ilmu. Dan jadi kita nanti kertas yang kita conteng malam ni kita duduk saja-saja boleh. Oh ni nak mengaji dulu. Itu kaedah orang mengaji. Supaya kita bawa balik lah. Mana-mana tempat yang saya pergi, masjid ke surau ke pejabat, bab catat ilmu ni, itu kelebihan orang perempuan. Orang perempuan mana-mana tempat dia bawa pen, dia ada buku, dia pun catat. Orang perempuan bagus bab ni. Kita pun nampak orang perempuan duk catat-catat ni, kita pun jadi semangat nak bagi tahu. Orang catat ilmu. Orang lelaki ni biasalah ustaz bagi tahu dia tu hafal. Sebab orang lelaki kekuatan hafazan dia. Itu orang perempuan jangan cemburulah. Jadi 3 modal. Dalam ada riwayat lain Rasulullah kata dia datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung. Maknanya bukan 3 ni saja, pahala-pahala lain pun. Dia datang pada hari kiamat dia bawa banyak pahala sebesar gunung. Wa fi riwayatin kal jibal, pahala sebesar gunung, semacam gunung ganang. Banyaknya pahala dia bawa pada hari akhirat. Lalu dalam masa yang sama, kita tengok sambungan hadis ni. Mana tadi? Dalam masa yang sama, ia memikul dosa, yakni liability, ada hutang juga, tak ada modal, dia juga ada hutang. Apa dia? Memaki hamun orang. Itu tanda nombor 1. Memfitnah orang. 2. Makan harta orang tanpa hak. 3. Menumpahkan darah orang. 4. Dan memukul orang. 5. Berapa hutang? Ikut hadis ni ada modal. Modal dia berapa tadi? Apa modal dia? Pahala apa? Solat, puasa, zakat. Dosa dia apa? 5 tu. Cuba jangan tengok kertas, ingat tak? Yang pertama apa? Mana tak ikut susunan ni? Yang pertama apa? Maki hamun. Yang kedua, fitnah. Yang ketiga, makan harta orang tanpa hak. Jangan sebut makan harta orang saja. Makan harta orang tanpa hak. Kalau makan harta orang nak pergi belanja makan lobster malam ni, tak ada masalah. Yang tak boleh makan harta orang tanpa hak. Itu tak boleh. Makan harta orang sedekah, orang bantu dia, tak ada masalah. Yang tak boleh makan harta orang tanpa hak. Nanti kita akan terang. 3. Yang keempat, tumpahkan darah, maksud cederakan ataupun bunuh orang. Yang kelima, pukul orang. Sambung. Lalu diberikan pahalanya. Pahala siapa? Pahala siapa? Pahala-pahala dia tak ada. Pahala orang ni lah. Diberi pahala dia kepada mangsa-mangsanya di dunia dahulu. Apabila si muflih itu telah kehabisan pahala. Sebab mangsa datang, dia bayar dengan pahala. Habis dah pahala, tapi ada lagi orang yang tak selesai. Nak buat macam mana? Nak bayar dengan pahala, habis dah. Ada lagi yang tak settle. Lalu diambil pula dosa-dosa mangsanya. Lalu ia dibebankan kepada si muflih tadi, sehingga akhirnya dia dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar. Habis dah pahala dia bayar kat orang. Habis pahala, tapi ada lagi orang yang dia tak settle mangsa. Kena ambil dosa kawan tu, dia pikul. Akhirnya masuk neraka. Inilah orang yang muflis. Boleh ingat dah hadis ni malam ni kan? Boleh ingat? Lepas ni boleh ceramah lah masing-masing ni. Boleh, insya-Allah. Kita dapat ilmu, balighu anni walau ayah. Sampai. Balik ni kalau yang belajar pergi cerita kat kawan-kawan kat asrama, balik ni cerita kat kenalan kita, orang perempuan cerita kat suami, kita orang lelaki ni cerita kat isteri. Biasa dengar-dengar ceramah ni balik cerita tak kat isteri ni? Cerita bagus. Orang perempuan balik cerita tak kat suami? Yang tak ada suami lagi tu tak payahlah jawab lah kan. Cerita dah ustaz, kita cerita, suami cakap dah macam ustazah kamu. Patutnya dengarlah, isteri nak kongsi, suami nak kongsi kan. Kita wujud budaya kongsi ilmu sama-sama kita dalam keluarga paling kurang. Okey. Sekarang
kita nak pergi secara lebih terperinci. Yang pertama, hadis ni kalau kita tengok, orang ni dia semayang tak? Orang muflih ni dia semayang tak? Dia puasa tak? Puasa. Tapi kenapa? Sedangkan Allah Ta'ala kata, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan sembahyang kan cegah buat keji dan munkar. Kan kalau orang tu puasa kan la'allakum tattaqun, dia jadi orang bertakwa. Kenapa makan hati orang lagi? Kenapa masih fitnah orang lagi? Ada tak macam ni? Dia semayang tapi bab fitnah orang nombor satu. Ada tak? Puasa tak tinggal, semayang beres, zakat okey, tapi hutang orang tak bayar, niaga tipu. Ada tak gitu? Kenapa berlaku gitu? Sedangkan Allah Ta'ala kata semayang ni cegah dia buat keji munkar. Perkara ini berlaku kerana solatnya tidak efektif. Solat tidak memberi kesan pada diri. Sebab apa pula Ustaz? Kerana dia melakukan solat sekadar masuk waktu semayang. Dia melakukan ibadat puasa sekadar tak makan, tak minum. Orang puasa, dia puasa. Tapi di mana roh solat, di mana khusyuk solat, di mana tasawuf yang ada di sebalik solat dan zakat dan puasa ni, tak ada, tak perlu. Ini menyebabkan gitu. Dia puasa, dia lapar dahaga, tapi mana akhlak puasa, mana ada adabnya, mana roh dia tak peduli. Dia tak faham, dia tak jiwai solat dan puasa, menyebabkan dia puasa solat, dosa pun dia buat juga. Jadi penyelesaian dia macam mana? Tak payah semayang lah. Ke macam mana? Penyelesaian dia, kita kena baiki lagi solat kita. Kita kena baiki lagi puasa kita. Nak baiki itu macam mana? Tidak ada cara lain nak baiki ibadat kita melainkan hadir majlis ilmu. Alhamdulillah, Masjid Al-Muttaqin ni saya dimaklumkan tiap-tiap malam ada kuliah. Hadir majlis ilmu. Ini taman-taman syurga. Hadir majlis ilmu ni dapat pahala. Kita tahu ada kuliah, kita balik kerja, balik sekolah, datang nak dengar ilmu, dapat pahala. Tak kiralah ustaz mana mengajar pun. Duduk dalam majlis ilmu ni dapat rahmat dah. Kalau dia datang dengar majlis ilmu, lepas tu dia tidur, dapat pahala tak? Amboi, cepatnya dapat. Ni nak tidur lah ni. Duduk je. Dia duduk je dalam majlis ilmu. Rasulullah kata, wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Para malaikat membuka sayap-sayapnya meneduhi orang yang duduk dalam majlis ilmu, sebab malaikat redha dengan kita. Moga-moga majlis kita malam ni pun diteduhi oleh bukaan sayap-sayap para malaikat, insya-Allah. Baiki solat, puasa, zakat dengan banyak hadiri majlis ilmu. Hari ni kalau yang makcik-makcik, pakcik-pakcik yang uzur tak dapat hadir, boleh tengok dalam TV banyak. Dalam internet ada sekarang. Dalam CD ada sekarang. Kat luar tu ada orang jual majalah, ada orang jual CD, boleh tengok sendiri kat rumah. Yang penting hidupkan majlis ilmu. Hadir majlis ilmu. Tu kita nak baiki ibadat kita. Satu. Jadi, jadikan solat, puasa, zakat kita ni berkesan dalam hidup. Yang kedua, dalam bab dosa, dosa ada dua kategori. Satu dosa dengan Allah, satu lagi dosa dengan manusia. Yang dalam hadis muflih ni dosa dengan siapa? Dosa dengan manusia ke dengan Allah? Semua lima-lima ni adalah dosa dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah, contohnya apa dia? Tinggal solat, itu dosa dengan Allah. Tapi jangan cakap dosa dengan Allah je. Jangan ada je kat ujung. Ni penyakit juga ni, penyakit JE. Tak apalah, saya buat pun perbuatan ni makruh je. Tak apalah saya buat pun makruh je. Bahaya tu. Yang ni saya tak buat pun tak apa, sunat je. Jangan duk main penyakit. JE ni penyakit bahaya. Lebih bahaya daripada Japanese encephalitis dulu. Saya pun tak reti nak sebut. Je ni, jangan.
Makruh. Makruh ni dibenci oleh Allah. Jangan kita kata makruh je. Sunat, mustahab, disukai oleh Allah dan Rasul. Saya kena buat. Jangan kata sunat je. Dosa. Dosa dengan Allah besar, mengundang kemurkaan. Jangan kata dosa dengan Allah je. Dosa. Apa lagi selain pada tinggal solat, dosa dengan Allah? Tinggal puasa. Zaman-zaman jahiliyah dulu, tinggal puasa. Tengok umur 25 dah, tinggal lagi puasa. Minum arak. Dulu Ustaz, saya zaman muda dulu, masa ikut kapal dulu Ustaz. Kapal pergi belayar situ sini, panas, sejuk malam-malam Ustaz. Minumlah. Minum. Itu dosa dengan Allah. Berjudi. Beli nombor ekor. Kat Labuan ada nombor ekor. 4D. Magnum ada. Berapa tu sekali beli? Berapa harga dia? Nasib baik tak ada yang jawab. Saya pernah tanya di sebuah masjid. Ceramah inilah. Berapa harga nombor ekor tu? Tok Bila jawab. Saya kata, Bila tahu ke? Kawan saya selalu beli Ustaz. Kawan saya. Berat Tok Bila. Itu ada yang jenis macam tu. Dapat duit gaji, pergi beli 4D dulu. Pantang jumpa kereta aksiden, dia berhenti. Bukan berhenti nak tolong, nak ambil nombor pelik. Allahu Akbar. Satu nombor besar, satu nombor kecil. Allah Rabbi. Ini dosa dengan Allah. Kita taubat, cara taubat dia taubat nasuha. Kita berhenti buat benda tu, kita benci, kita azam tak nak buat dah. Istighfar dengan Allah sungguh-sungguh, insya-Allah Allah terima taubat kita. Tapi masalahnya kalau dosa kategori kedua tadi, iaitulah dosa dengan dosa manusia ni yang kita bimbang. Yang hadis ni 55 ni, hadis muflih ni, semua ini dosa dengan manusia. Allahu Akbar. Dosa dengan manusia. Kita taubat macam mana pun, kita kena selesaikan dengan manusia tu. Ya Allah. Sekarang kita pergi satu persatu. Kita pergi satu persatu. Yang pertama tadi apa dosa dia? Maki hamun orang. Dosa maki hamun. Allahu Akbar. Ada orang maki hamun ini berada di bibir mulut dia. Kat mulut dia maki hamun. Dan selalunya maki hamun ini, antara faktor utama maki hamun kerana pangkat. Dia pangkat besar, dia ni bos, dia ni manager, dia ni CEO, dia ni owner company, dia maki hamun orang bawah. Ini maki hamun. Manusia yang ego, suka maki hamun orang bawah dia. Maksudnya ego ni perangai daripada iblis, perangai daripada Firaun. Saya gitu sekali nak cerita egonya manusia. Ada sekali ada kawan saya, dia nak pergi beli kereta. Dia kata, Ustaz, jom Ustaz, teman saya nak pergi tengok kereta, nak bincang-bincang. Saya kata bolehlah. Saya teman orang beli kereta bolehlah, nak beli tak boleh. Jadi masa pergi kat kedai tu, saya dengan kawan saya ni duduk, depan saya ni manager. Jadi duduk bincang dengan manager ni. Bincang dengan manager tentang kereta lah. Kawan saya yang bincang, saya duduk dengar-dengar gitulah. Saya tertengok di belakang manager ni ada tertulis besar. Di belakang dia lah, mana kita duduk sini, kita nampak tulisan tu. Ada 2 peraturan. Dia tulis, rule number 1, boss is always right. Rule number 1, boss is always right. Itu okey lagi. Rule number 2 yang lagi power. Rule number 2, if the boss wrong, see rule number 1. Alamak. Allah egonya manusia. Sampai macam tu sekali. Nabi Muhammad pun dengar pandangan hamba bekas hamba Salman Al-Farisi. Nabi Muhammad pun dengar pandangan isteri Ummu Salamah dalam peristiwa Hudaibiyah.
Ya, Nabi Muhammad terima wahyu, Rasul dengar pandangan Khabbab dalam nak pilih tempat masa perang Badar. Sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tak terima wahyu ni bukan saja tak terima wahyu. Quran pun jarang baca, ego macam tu. Lalu kaki tangan orang bawahan menjadi mangsa maki hamun, na'udzubillah. Kita jadi bos, jadilah bos yang leader by respect.